Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Azizah binti Tukiman akan merupakan guru penasihat Kelab Bola Baling Sekolah Menengah Agama Lughatul Quran. Pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan sukan bola baling bab 3 berdasarkan modul KPM. 3.0 latar belakang sukan bola baling. 3.1 Sejarah dan perkembangan. Bola baling merupakan gabungan daripada beberapa kemahiran asas bola jaring, bola keranjang dan bola sepak. Permainan ini mulai mendapat pengiktirafan antarabangsa sebagai satu permainan yang diminati. Dari segi populariti, bola baling sudah menjadi permainan yang setanding dengan permainan-permainan lain. Bola baling mula diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1976 oleh Encik Lim Hock Han, pengarah sukan Universiti Malaya. Beliau memperkenalkan permainan ini kepada kumpulan guru dan pelajar di beberapa buah sekolah di negeri Selangor. Seterusnya, selepas itu, sebuah jawatankuasa kerja khusus untuk permainan bola baling telah dibentuk untuk tujuan menjadi badan menyelaras bagi mempopularkan permainan ini khusus dalam kalangan pelajar sekolah, maktab dan universiti. Kementerian Pendidikan serta Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia MSSM mengadakan pelbagai kursus dalam aspek pengenalan permainan, pengadilan dan kejurulatihan bola baling kepada guru-guru. Tujuannya adalah untuk mengembangkan permainan ini ke sekolah-sekolah di seluruh negara. Pada tahun 1981, Persatuan Bola Baling Selangor Wilayah Persekutuan telah ditubuhkan. Pada tahun 1984, Persekutuan Bola Baling Malaysia telah ditubuhkan dengan Encik Chia Haisu, pegawai dari Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan, Kementerian Pendidikan, telah dilantik sebagai Presiden manakala Encik Kan Tong Leong sebagai Setiausaha. Pada tahun 1986, Persekutuan Bola Baling Malaysia telah menjadi ahli gabungan Persekutuan Bola Baling Asia AHF. Dalam usaha untuk memasukkan permainan bola baling ke dalam kalender MSSM, pelbagai kursus pengenalan, kepengadilan dan kejurulatihan telah dianjurkan oleh Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia. Antaranya ialah yang pertama, kursus pengenalan, kepengadilan dan kejurulatihan telah diadakan di Institut Aminuddin Baki pada tahun 1985. Kedua, kursus jurulatih bola baling MSSM di TLDM Lumut pada tahun 1985. Seterusnya, yang ketiga, kursus kepengadilan bola baling di Sekolah Menengah Sains Selangor pada tahun 1986 dan lain-lain kursus berikutnya. Pada tahun 1987, MSSM telah menganjurkan pesta bola baling kali pertama bagi peringkat umur bawah 15 tahun, kategori lelaki dan perempuan yang dikelolakan oleh MSS Selangor di Kelang. Pada tahun 1988, Pesta Bola Baling MSSM bagi peringkat umur bawah 18 dan 12 tahun, kategori lelaki dan perempuan dikelolakan oleh MSS Negeri Sembilan di Seremban.
Seterusnya, bola baling diterima sebagai salah satu permainan yang dipertandingkan di peringkat kebangsaan di bawah kelolaan MSS Malaysia sehingga sekarang. Berikut merupakan logo Persekutuan Bola Baling Malaysia. Seterusnya, 3.2, asas permainan bola baling. Ahli kelab bola baling dan juga pemain bola baling perlu mengetahui asas permainan bola baling. Okey, untuk makluman semua, pasukan bola baling dimainkan antara dua pasukan. Setiap pasukan mengandungi 6 pemain gelanggang dan seorang penjaga gol serta 5 orang pemain ganti. Objektif permainan ini ialah menjaring seberapa banyak gol ke dalam gol lawan dalam masa yang ditetapkan dalam pertandingan tersebut. Masa permainan untuk kumpulan umur 16 tahun ke atas ialah 30 minit untuk setiap separuh masa dengan masa rehat sebanyak 10 minit. Untuk kumpulan 12 hingga 16 tahun, masa permainan adalah 25 minit untuk setiap separuh masa dan 10 minit rehat. Untuk kumpulan umur 8 hingga 12 tahun, masa permainan adalah 20 minit untuk setiap separuh masa dan 10 minit rehat. Bola baling mini diperkenalkan kepada murid-murid bawah 8 tahun. Masa permainan ialah 10 atau 15 minit setiap separuh masa dengan masa rehat 10 minit. Permainan ini akan dimulakan dengan memeting duit shilling untuk menentukan pasukan yang akan memulakan permainan. Masa permainan ini bermula dengan tiupan whistle pengadil dan berterusan sehingga atas budi bicara pengadil bagi insiden-insiden seperti kecederaan dan team time out. Pasukan yang menjaring gol yang paling banyak akan dikira pemenang. Pasukan pertahanan akan membuat satu benteng untuk menghadang segala percubaan gol di luar garisan 6 meter. Hanya penjaga gol dibenarkan berada di dalam kawasan gol manakala semua pemain gelanggang berada di luar garisan 6 meter. Pemain dibenarkan menghadang tanpa membongkok, memegang atau membahayakan pihak lawan dengan apa jua cara pun. Kekasaran pemain akan diberi amaran atau 2 minit penggantungan atau dibatalkan penyertaan seterusnya. Satu pasukan penyerang mengandungi 3 pemain belakang, 2 pemain sayap dan seorang pivot. Pemain dibenarkan bergerak 3 langkah dengan bola sebelum atau selepas melantunkan bola. Apabila pemain tidak bergerak, ia dibenarkan memegang bola dalam masa 3 saat sahaja. Seterusnya, 3.3, Undang-Undang Bola Baling. Yang pertama, gelanggang permainan. Gelanggang permainan berukuran 20 meter lebar kali 40 meter panjang. Garisan kawasan gol atau garisan 6 meter adalah merupakan garisan paling penting. Semua pemain kecuali penjaga gol dibenarkan berdiri di dalam kawasan gol. Tiang gol adalah 2 meter tinggi dan 3 meter lebar. Pemain boleh mendarat di dalam kawasan gol selepas menjaringkan gol. Berikut merupakan ukuran gambaran gelanggang bola baling dalam ukuran meter. Manakala ini adalah gambar gelanggang bola baling menggunakan ukuran sentimeter. Ini adalah ukuran untuk tiang gol. Yang kedua, bola.
Bola bersaiz 2 digunakan untuk kumpulan wanita dan kumpulan lelaki bawah umur 12 tahun. Bola saiz 3 digunakan untuk kumpulan lelaki 15 tahun ke 22 tahun ke atas. Bola saiz 1 digunakan untuk permainan bola baling mini bagi kumpulan umur 8 tahun ke bawah. Okey, berikut merupakan beberapa gambar bola baling. Okey, kalau kita lihat pada gambar pertama, untuk makluman kita menggunakan jenama Molten. Okey, gambar pertama merupakan bola Molten getah. Biasanya digunakan untuk latihan di padang ataupun kawasan terbuka. Manakala yang lain merupakan bola yang digunakan semasa latihan di dalam kawasan gelanggang ataupun berlantai simen. Okey, biasanya untuk peringkat MSSD dan juga MSSJ, kita menggunakan bola 3,200 yang berwarna biru dan merah. Warna tu kadang-kadang dia berubah lah, cuma untuk bacaan tu 3,200 tu kita akan gunakan semasa perlawanan. Itu untuk makluman semua ahli kelab bola baling ya. Seterusnya, nombor 3, tempoh permainan. Bagi kumpulan lelaki 18 tahun ke atas, 30 minit setiap separuh masa dengan 10 minit rehat. Bagi semua kumpulan umur 18 tahun ke bawah, kategori lelaki dan perempuan, 20 minit setiap separuh masa dengan 10 minit rehat. Masa permainan hanya akan dihentikan atas perintah pengadil. Pasukan akan bertukar gelanggang bagi setiap separuh masa. Yang keempat, bilangan pemain. Satu pasukan mengandungi 12 orang pemain. Semasa permainan, hanya 6 orang pemain gelanggang dan seorang penjaga gol akan berada di dalam gelanggang. Pengganti-pengganti boleh menggantikan pemain di dalam gelanggang pada bila-bila masa dengan syarat pemain di dalam gelanggang keluar terlebih dahulu sebelum pemain pengganti masuk. 5. Pengadil. Seorang pengadil gelanggang dan seorang pengadil gol akan bertugas dan keputusan mereka adalah muktamad. Pengadil-pengadil ini akan dibantu oleh seorang penjaga masa dan seorang pencatat. Yang keenam, permainan pasif. Adalah menjadi satu kesalahan jika pasukan memainkan bola dalam keadaan pasif. Pasif bermaksud bermain tanpa mempunyai niat untuk menyerang atau menjaringkan gol, terutamanya setelah pasukan tersebut mendahului pasukan lawan. Ketujuh, memulakan permainan. Permainan dimulakan oleh pasukan yang memilih untuk memulakan permainan setelah menang dalam memeting shilling oleh pengadil. Kedua-dua pasukan mestilah berada di dalam kawasan sendiri. Pasukan lawan harus berada pada jarak 3 meter dari pemain yang memegang bola dan pemain ini mestilah memijak garisan tengah. Permainan bermula dengan tiupan whistle pengadil gelanggang. 8. Jaringan gol. Gol dikira apabila keseluruhan bola melepasi garisan gol di antara dua tiang gol. Gol-gol boleh dijaringkan dari mana-mana jenis balingan. 9. Memainkan bola. Pemain dibenarkan mengambil langkah dengan bola, memegang bola maksimum 3 saat, menggelecek, menjunam untuk mendapatkan bola. Seterusnya, pemain tidak dibenarkan membahayakan pihak lawan dengan atau tanpa bola, merampas,
memukul, meragut atau menumbuk bola dari kawalan pihak lawan. Seterusnya, menggunakan bahagian anggota di bawah lutut. 10. Menghadang pihak lawan. Pemain boleh menggunakan badan untuk menghadang pihak lawan sama ada dengan atau tanpa bola. Pemain tidak dibenarkan menggunakan tangan atau kaki untuk merampas, memukul, meragut atau menumbuk bola daripada kawalan pihak lawan. Pemain juga tidak dibenarkan merempuh pemain pertahanan semasa membuat jaringan. 11. Balingan ke dalam. Balingan ini diberikan apabila bola terkeluar dari garisan tepi sama ada di tanah atau di udara yang disentuh oleh pihak lawan. Pemain yang mengambil balingan ini mestilah diambil dari tempat bola itu keluar dengan sekurang-kurangnya sebelah kaki memijak garisan tepi. Pemain lawan hendaklah berada pada jarak 3 meter dari pembaling. 12. Balingan ke dalam di sudut. Balingan ini diberikan apabila bola disentuh oleh pemain pertahanan dan keluar melintasi garisan gol. Pemain yang mengambil balingan ini mestilah berada di sudut garisan gol dan garisan tepi dengan sekurang-kurangnya sebelah kaki memijak garisan tepi. Pemain lawan mestilah berada pada jarak 3 meter dari pembaling. Seterusnya, 13. Balingan percuma. Balingan ini diberikan bagi sebarang kesalahan yang ringan. Balingan diambil dari kawasan kejadian kecuali apabila kesalahan berlaku di dalam kawasan 9 meter. Balingan dibuat di luar garisan 9 meter. Semua pemain penyerang berada di luar garisan 9 meter sebelum bola dimainkan. Seterusnya, apabila berlaku kesalahan penggantian. Balingan dilakukan di kawasan penggantian atau di tempat bola dimatikan oleh pengadil semasa menyerang mana-mana yang memberi kelebihan kepada pihak lawan. Kesalahan yang dilakukan di dalam kawasan gol. Balingan dibuat di luar garisan 9 meter. Pemain pertahanan menghantar bola kepada penjaga gol sendiri dan bola tersebut mati di dalam kawasan gol tanpa disentuh oleh penjaga gol. Balingan ini diambil sekurang-kurangnya sebelah kaki memijak tanah atau gelanggang semasa membuat balingan. Pemain lawan berada pada jarak 3 meter sebelum balingan dilakukan. 14. Balingan 7 meter. Balingan ini diberikan apabila peluang keemasan menjaring gol dimusnahkan oleh pihak pertahanan, oleh pemain pertahanan. Semua pemain mesti berada di luar garisan 9 meter. Pemain yang mengambil balingan 7 meter ini tidak dibenarkan memijak garisan balingan semasa balingan dilakukan. Penjaga gol boleh bergerak keluar hingga 4 meter dari garisan golnya. 15. Balingan gol. Balingan ini diberikan apabila bola disentuh oleh penjaga gol dan keluar melintasi garisan gol. Seterusnya, bola dibaling keluar melalui garisan gol oleh pemain penyerang. 16. Hukuman susulan. Hukuman bagi kesalahan yang lebih serius selain daripada memberikan balingan percuma kepada pihak lawan boleh disusuli dengan hukuman yang lebih berat. Antara hukuman yang boleh diberikan, yang pertama, amaran iaitu kad kuning, mendapat kad kuning. Kedua, 2 minit penggantungan. Ketiga,
penyingkiran, dan yang terakhir pembatalan. Seterusnya kita lihat tata cara berpakaian semasa aktiviti dijalankan. Pakaian untuk pemain lelaki dan wanita terdiri daripada baju lengan pendek atau panjang, seluar pendek atau panjang, stokin dan kasut biasa atau boot. Semua pemain gelanggang hendaklah berpakaian serupa iaitu seragam kecuali penjaga gol yang berlainan daripada pemain lain dalam pasukannya dan pemain pasukan lawan. Pemakaian segala alat yang dianggap berbahaya kepada pemain tidak dibenarkan. Ini adalah antara contoh pakaian yang disebutkan tadi. Okey, berpakaian lengkap. Untuk peringkat MSSD dan MSSJ, biasanya kita untuk lelaki seeloknya memakai seluar panjang menutup aurat. Begitu juga pemain perempuan berbaju lengan panjang atau pendek. Ada nombor pemain iaitu di belah belakang seperti gambar di belah belakang jelas nombor di baju di jersey yang dipakai itu jelas. Kemudian juga nombor jersey di bahagian hadapan. Jersey di bahagian hadapan tu ukurannya lebih kecil. Okey, itu adalah pakaian. Perlu memakai kasut sukan di dalam sekiranya permainan diadakan di dalam gelanggang, manakala untuk padang terbuka perlu memakai boot. Seterusnya 3.5 pengelolaan kejohanan sistem pertandingan. Terdapat dua jenis sistem pertandingan, iaitu yang pertama pertandingan kalah mati, kedua, pertandingan liga. Kita lihat satu persatu pertandingan kalah mati. Pertandingan cara ini paling mudah dan ringkas dikelolakan. Pemenang akan terus bertanding manakala yang kalah akan tersingkir. Sistem ini sangat sesuai dalam mengelolakan pertandingan yang terdapat banyak penyertaan. Tetapi kekurangan masa, sumber kewangan, tempat, kemudahan, peralatan dan sumber manusia. Sistem ini bukan cara yang terbaik untuk mengukur keupayaan sesuatu pasukan atau peserta. Kita lihat kelebihan serta kelemahan pertandingan kalah mati. Kelebihan boleh dijalankan dalam masa yang singkat, cepat memilih pemenang, boleh dijalankan dengan peralatan yang terhad, seronok untuk ditonton serta ramai penyertaan. Manakala kelemahan pasukan yang menjadi johan boleh jadi bukan yang benar-benar terbaik. Separuh daripada pasukan akan terkeluar selepas pusingan pertama. Seterusnya, kemungkinan ada di antara pemain dari pasukan yang kalah langsung tiada peluang bermain. Cara mengira bilangan pasukan atau peserta menunggu bye. Bilangan menunggu bye dalam sistem pertandingan ini boleh dikira dengan menggunakan angka ganda 2 iaitu angka 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Contoh 7 pasukan yang bertanding. Angka yang lebih dari 7 ialah 8. Maka 8 tolak 7 ialah 1. Ini bermakna ada satu pasukan menunggu bye. Carta untuk sistem kalah mati adalah seperti berikut. Yang kedua, pertandingan liga. Merupakan satu-satunya pertandingan yang sesuai dijalankan
Sekiranya pertandingan itu bertujuan memilih pasukan yang terbaik, perkara-perkara yang perlu diambil perhatian, masa yang mencukupi, keuangan yang ada, bilangan pengadil, kemudahan dan peralatan yang ada. Seterusnya, pertandingan boleh dijalankan dalam Liga 1 pusingan atau Liga berkumpulan. Berikut merupakan contoh carta keputusan pertandingan Liga 1 pusingan. Okey, yang sebelah atas tu tulisan agak kabur. Okey, itu adalah kotak pertama pasukan yang bertanding. Seterusnya kotak kedua yang berwarna merah A, B, C, D, E. Itu adalah senarai nama pasukan yang bertanding. Seterusnya jaringan, kena, mata dan juga kedudukan. Manakala ini adalah contoh carta keputusan pertandingan Liga berkumpulan. Kumpulan A, kumpulan B. Cara baca sama juga, okey, melintang di belah atas yang berwarna merah adalah pasukan. A, B, C adalah nama-nama pasukan yang bertanding. Kemudian jaringan, kena, mata, kedudukan. Okey, seterusnya kalau baca menegak, pasukan A, B, C adalah nama pasukan yang bertanding. Begitu juga pada kumpulan B. Seterusnya, kaedah mengira bilangan perlawanan pertandingan liga. Cara pengiraan N tolak 1 bahagi 2. N adalah jumlah pasukan. Contoh, 6 pasukan mengambil bahagian. N tolak 1 bagi 2 sama dengan 6 tolak 1 bahagi 2. 6 darab 5 bahagi 2 sama dengan 30 bahagi 2 sama dengan berjumlah 15 perlawanan. Atau yang pertama, tulis angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kedua, abaikan angka tertinggi iaitu 6. Ketiga, campurkan kesemua nombor tersebut iaitu 1 hingga 5. Yang keempat, jumlah yang diperolehi ialah 15. Kelima, bermakna jika 6 pasukan mengambil bahagian, jumlah perlawanan dalam pertandingan ini ialah 15 perlawanan. Nampaknya itu sahaja penerangan berkaitan sukan bola baling bahagian bab 3. Diharap para pemain ahli kelab bola baling semakin jelas tentang asas-asas permainan bola baling untuk kali ini. Akhir kata, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.